بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف وتطييب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراق. قال Allah Ta'ala ومتعوهن. Perkara yang ketiga, hendaklah si suami berlemah lembut ataupun pandai-pandai fit ta'alluli, tentang mencari sebab bitatliqiha, untuk menceraikan dia, min ghairi ta'nifin, dengan tidak menggunakan kekasaran, wastighfafin, dan juga dengan tidak menggunakan mengejek atau memperlekehkan isteri dia, wa tatyibi qalbiha bihadiyatin ala sabilil imta'i, dan menghiburkan hati perempuan melalui hadiah untuk menimbulkan rasa gembira, wal jabri lima faja'aha min adal firaqi, dan untuk nak menimbal ataupun untuk menghiburkan hatinya kerana bala yang menipu dia, yang mengejutkan dia kerana susah hati bercerai dengan lelaki. Perkara yang ketiga yang kita nak belajar malam ni adalah sambungan daripada perkara 4 perkara itu. Minggu lepas kita sebut bahawa seseorang suami bila nak cerai juga, walaupun cerai tu kira-kira yang tak suami, tak baik dah kita kira, tapi kalau nak bercerai juga, dia kena jaga 4 perkara. Yang pertama, iaitu tersebut hari itu, kalau nak bercerai, tunggu nanti perempuan kita tu ketika dia boleh semaya. Jangan cerai dia semasa dia dalam keadaan tak boleh semaya. Itu pun dalam masa dia boleh semaya, itu pun jangan jadi masa suci atau masa dia boleh semaya dan kitanya setubuh pula ketika tu. Jangan. Kena cari satu masa yang dia boleh semaya dan kita tidak setubuh pun dengan dia ketika tu barulah kita cerai dia. Tujuan penting dan tujuan besarnya ialah untuk nak menentukan bahawa kandungan rahim dia ni bersih daripada kandungan anak, daripada benih kita. Arti kalau dia boleh semaya, lepas kita setubuh, lepas pada setubuh tu kita nak bercerai, maka boleh jadi dalam kandungan dia tu ada benih kita. Bila benih kita, maka payahlah, lambatlah dia nak lambat dia nak boleh kahwin pula. Bila lepas pada 3 bulan tu dia mari tanda-tanda mengandung gitu, begini tak lambatlah nak menghabis ke 9 bulan nanti beranak dulu juga banyaknya pula. So yang keduanya, bila nak cerai juga, cerai sekali sudahlah. Mana cerailah mu sekali cerai. Jangan cerailah mu pakai 3 rakun 3 lalu, jangan ajar mulut kita menguh dengan benda-benda hukum begini akan timbul masalah. Kerananya bila dia sebut hari itu, ya Allah Ta'ala buat 3 nak tu, dia sengaja dah buat 3 kali supaya tiap-tiap sekali kita bercerai tu kita dapat pengalaman. Boleh jadi bila kita bercerai sekali berasa susah, dia pun susah, kita pun berasa susah, duk serai nak bingin lain bekasnya, nak pula kalau ada anak pula timbul fikir gitu begini. Jadi boleh jadi kita nak rujuk balik. Kerana kalau kita bercerai sekali itu boleh rujuk balik, tapi kalau cerai 3 kali sekaligus nak rujuk balik tak boleh. Dia kena tunggu Cina buta, dan Cina buta tu memanglah tidak baik. Walaupun barang tu mana dari segi zahirnya, bila ada akad, bila ada ijab qabul itu boleh, tapi dari segi tekniknya tak betul. Itu 2 perkara. Malam ni sambung yang 3. Yang 3 kata dia kalau nak cerai juga, kata dia an yatalattafa fi ta'allul bi tatliqiha min ghairi ta'nifin. Pihak si suami atau si laki dia kena berlemah lembut tentang mencari sebab. Ta'allul makna mencari elak. Maknanya bila kita nak cerai, kena wayak kerana tu. Ya kawan nak cerai dengan nama ni kerana ni. Semasa kita nak bela kerana ni tu, jangan waktu big benda-benda yang menyakitkan hati dia. Kalau muka dia mau uduh kau, tiap dia mau bam kau, benda lagu ni jangan waktu big, walaupun benda tu berlaku sungguh, tapi jangan waktu big benda lagu ni. Kerana apa? Kerana benda ni boleh melukakan hati seorang perempuan. Dan hati manusia ni bila luka, dia tidak sembuh dah. Dia tidak sembuh. Walau dia sembuh pun dia tertarik.
Jadi benda lagu ni jangan ajar mulut kita sebagai orang lelaki yang mempunyai kesabaran, yang mempunyai jiwa yang kukuh. Jangan diajar buat perkara-perkara yang melukakan hati perempuan kita. Jadi artinya kalau setara nak cerah lolo tu pun kita dilayan lagi waktu perkataan yang melukakan hati isteri. Apa kata hak bini kita betul benar dan kita pun tak ada niat nak bercerah, kau lagi tak boleh kita waktu benda-benda yang melukakan hati. Kalau kita nak main panjang lagi, kalau boleh nak tua, nak pak tua, nak gitu kan. Jadi waktu kalau perkataan yang melukakan hati isteri, terlalu amat tidak panah kita waktu balik wajatan. Kata dia kalau nak bercerah sangat pun jangan main kasar. Dan sebutlah benda-benda yang tidak menyakitkan hati dia. Min ghairi ta'nifin, tidak menggunakan kekasaran, unuf mana kasar, wastighfafin, dan memperlekehkan dia. Memperlekehkan orang puan kita sebab itulah kawan nak bercerang dengan demo ni anak orang darat lah, orang kapung lah, orang apa semua, buah darat, buah kapung, buah hulu ni sangat-sangat memalukan orang puan. Jangan dia waktu bit lagu ni kata dia. Wa tatibi qalbiha bihadiyatin. Di samping itu kata dia kalau nak bercerang juga pun carilah hadiah dia. Maknanya ada kita balik sepuluh panggil gapo kan tak panggil balik. Polis balik takut gapo. Kata dia kena ada hadiah. Patut kain batik Jawa kau patut gapo apa benda yang minat ke hati perempuan kita walaupun kita bercerah tapi dengan sebab dia tengok dia boleh jamu hadiah yang kita beri patut cicing kau patut tanus bedang kau kata gapo pun beri ke dia kata dia supaya luka hati dia tu dapat ditimbang dengan hadiah yang kita beri. Wal jabri lima faji'aha min adal firaq, dan untuk jabar. Asal makna jabar ni belah. Bila kita patah, bila orang patah kan, pergi hospital buku. Jadi dia nak buku. Buku tu nak suruh hak tulang patah tu nak jadi kokek-kokek. Begitu juga hati perempuan bila kena cerah, hati dia dah mulai kokek-kokek, dah patah dah. Untuk nak timbak, untuk nak suruh jadi hati hak patah, hati hak luka tu tidak golek kokek-kokek, kita timbak dia, kita buku dia dengan hadiah-hadiah. Jadi hadiah-hadiah ni ibarat seming untuk nak menyelamatkan hati dia yang luka, seming hospital maknanya. Ajaran Tuhan tu kita rajatan congok-angok ni bakal tidak berasa berego sangat. Tapi kalau kena kita ni tukar, kita orang lelaki ni tukar jadi orang puan, kita merasalah bahagianya hidup dalam Islam. Kerana Allah Ta'ala reti benar masalah hati puruk orang puan ni. Hati puruk dia tak boleh sedih sikit. Luka dia, using dia berapa. Kemudian kata dia satu cerita yang membaca dalam Ihya Ulumuddin. Kana Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu mitlaqan. Sekali lagi. Wajjaha Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ba'd ashabi li talaq imra'atayn min nisa'i wa qala qul lahumā i'tadda. Satu hari Sayyidina Hasan Husain ni dua beradik, anak bagi Sayyidina Ali. Satu kali Sayyidina Hasan ni kirim setiri kawan dia untuk tolong cerah orang tino dia. Sayyidina Hasan dia nak cerah sendiri. Dia berasa malu kat mana? Dia kirim saya sebagai wakil. Dia rayak ke bini kawan tu, rayak ke dia bahawa kawan cerah dia. Cara dia menyebutnya, dia tidak kata cerah tak, dia kata i'tadda makna tuan-tuan cik puan berdua bolehlah beredah. Boleh beredah lah. Jadi kalau sebut kata beredah juga arti cerah dari dia ni. Wa amarahu an yarfa'a illa kulli wahidatin 10,000 dirham. Dan Sayyidina Hasan suruh kawan dia sebagai wakil di cerah bini tu, suruh wakil dia beri pitihnya tiap-tiap seorang perempuan dia 10,000 dirham. 10,000 dirham jam hari tu banyak benar lah. Jadi artinya walaupun si Sayyidina Hasan ni cerah orang puan dia, tapi dia timah dengan pitih 10,000 riyal. 10,000 riyal banyaklah. Jam hari tu banyak dah. Jadi 10,000 riyal ni sebagai bayaran sagu hati ataupun kita panggil mut'ah. Cerita panjang dia begini. Tuan kitab ni Imam Ghazali kata Sayyidina Hasan ni mitlaqan wa minkahan. Boleh bercerah, boleh menikah. Mitlaqan boleh tolak wa minkahan dan boleh menikah. Kemudian satu hari kata dia satu hari dia kirim sahabat dia untuk cerah dua orang sekaligus daripada perempuan dia. Baiklah kawan ni pergilah. Dia diri piti
20,000 riyal untuk 2 orang perempuan. Setelah kawan tu balik, dia pun tanya, dia kata lagu mana jadi. Ditanya wakil dia ni terhadap perempuan, belah mana perempuan dia kata kawan tu, kata dia amma ihdahuma fanakasat ra'saha wa tanakkasat. Kata dia hak seorang tu bila aku pergi kata gitu, kata dia, maka dia pun tunduk kepala dia wa tanakkasat. Dan aku tengok kepala dia tu orang panggil terkoleh. Mula-mula tunduk, lepas tu kat terkoleh jatuh. Using. Kalau untuk lelaki dia cerah dia. Untuk lelaki pula cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan tu cucu Nabi kan. Anak bersifat. Wa ammal ukhra fa bakat wa tahabat. Hak seorang lagi tu kata dia tidak tunduk je, teriak je. Teriak dan wa tahabat. Intahab maknanya mengisap-ngisap, teriak sampai menikut ngisap. Wa sami'tuha taqulu mata'un qalilun min habibin mufarrid. Bila teriak aku unjuk duit 10 riyal. Tubik di mulut orang puan nak cerah, dia kata piti 10 riyal ni sikit ya kalau berbanding dengan lelaki yang dikasihi. Jadi suami dia tu memang dia sayang, beri duit 10 riyal ya dia apa kalau banding suami yang disayang. Maknanya seorang perempuan yang sayang pada suami, berilah apa saja harta untuk nak tukar dengan cerah, dia tidak akan berasa penukaran dia tidak terasa. Lebih baik ada untuk lelaki walaupun susah daripada piti banyak tapi tak ada untuk lelaki. Lalu Sayyidina Hasan pun tunduk. Buka cerita lah. Dan dia kata lau kuntum raji'an imra'atan ba'da ma faraqtu la raja'tu. Kata dia kalau aku ni lepas-lepas dah beri rajuk, kalau aku ni pesen aku lepas pada cerah aku rajuk, kata dia hak seorang ni aku rajuk lah kata dia. Tapi tak ada arah lah, pesen aku dah aku cerah, aku tak rajuk balik kata dia. Itu satu hari. So yang keduanya Sayyidina Hasan tu juga. Sayyidina Hasan tu juga satu hari dia pergi jumpa dengan seorang tok guru besar, seorang alim ulama yang besar zaman dulu namanya Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Abdurrahman bin Harith bin Hisham ni memanglah terkenal alim dia, warak dia. Sayyidina Hasan ni pergi jumpa ke rumah Abdurrahman ni. Bila siapa aku rumah Abdurrahman ni, dia kata bapa dia tak pesan hamba surgi. Makna kata yang Abdurrahman ni kata pada cucu Nabi ni, hak nama Sayyidina Hasan ni, dia kata bapa yang mari sendiri ke rumah hamba. Kalau pesan-pesan pun tak apalah, pergilah. Moga hamba ni walau belah mana tok guru besar pun kalau bunyi kata Sayyidina Hasan pesan suruh hamba pergilah, moga kamu ni cucu Rasulullah kan. Bapa dia payah-payah mari ni. Tapi Hasan kata al-hajatu lana. Kata dia masalahnya masalah ajak hamba mari ni ada ajak. Jadi nak pesan-pesan tak penuh lah, moga ajak hamba. Jadi dah ajak hamba susah payah marilah. Qala wa ma hiya. Katanya siapa dia? Abdurrahman bin Haris ni tuan rumah ni, dia kata ajak ke apa? Qala ji'tuka khatiban ibnataka. Dia kata mau mari nak pindah anak puan tok guru dia. Dia pindah sendiri. Dia kata mau mari ni ajak ni nak menikah dengan anak tok guru lah, nak minta anak tok guru lah kata dia. Fa'ataqa Abdurrahman thumma rafa'a ra'sah. Abdurrahman tok guru tuan rumah ni tunduk sekejap, lepas tu bengong balik. Dia kata wallahi ma ala wajhil ardi ahadun yamshi 'alaiha a'azzu 'alayya minka. Kata dia hosmana yang nak sebut kata tok guru ni. Atas muka dunia ni tak ada lah orang yang berjalan atas muka dunia ni yang lebih saya hormati lebih pada awal lah kita kata ni. Lebih pada awal tak ada lah. Seramai-ramai manusia jejak atas muka bumi ni nak cari satu orang yang benar-benar saya hormati lebih pada awal tak ada. Walakinnaka ta'lamu anna ibnati bid'atun minni yasu'uni ma sa'aha wa yasurruni ma yasurruha. Wa anta mitlaqun fa akhafu an tutalliqaha. Kata dia, tapi tak tahu kata dia. Awal yang aku tahu bahawa anak puan hamba tu adalah daging darah hamba sendiri. Berasa pusing. Hamba ni berasa pusing kalau dia sendiri pusing. Dan hamba akan berasa suka kalau anak puan hamba suka. Kalau anak puan hamba suka, hamba pun suka sama. Tapi kalau anak puan hamba pusing hati, hamba pun pusing sama. Kata dia, wa anta mutlaqun. Kata dia, awal ni berhijrah. Kata dia. Awal ni mengikut pengetahuan hamba sebagai tok guru ni, banyak sangat orang ada riwayat pasal orang cerah bini, cerah bini. Jadi kalau awal bini dengan anak hamba orang kata dia, fa akhafu an tutalliqaha, maka hamba bimbang takut awal cerah dia.
Wa in fa'alta khashitu an yataghayyara qalbi fi mahabbatika wa akrahu an yataghayyara qalbi 'alayka. Kata dia masalah cerai, nak cerai bini, nak cerai anak hamba tidak pelik lagi. Dia bimbang, kata dia takut bila bercerai hati hamba uguh. Hati hamba uguh naik rasa benci kepada cucu Rasulullah. Dan bencinya seorang manusia pada cucu Rasulullah ni memang satu benda yang hamba sendiri tak boleh kata dia. Jadi dia boleh yang mikir kata dia pada kita duk balas ke dia, balas lun maknanya. Mana kita kira adik abang lah, tak kira wah, gapo orang ni adik kakak lah, tak salah cara orang lain maknanya. Hamba tak salah. Nak suruh hati hamba ni cuci semua, pandai bersih semua dengan awak sendiri sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cerita-cerita perceraian ni maknanya tidak cerita baru bersanti, cerita lama. Dan siapa kau periksa ada orang-orang tertentu yang bercerai bini, bercerai siapa kau periksa tu maknanya. Walau bagaimanapun Hasan, walaupun dia cerai orang tino dia, tapi mut'ah ataupun kita panggil sagu hati tu diberi siapa berpuluh-puluh ribu seorang-seorang isteri yang dia cerai. 3. الرابع ألا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح. Yang keempat dan akhir sekali kata dia, tidak boleh tok lelaki buka rahsia retina. Baik pun ketika bercerai, baik pun ketika kita meneruskan perkahwinan. Bila seorang perempuan jadi isteri kita, pak kita nak buka rahsia dia depan orang tak baik. Sama ada ketika nak cerai, Waya aku cerai abang ni, buat time gotu. Waya rahsia tubuh dia, rahsia PA dia, rahsia tu lah kata dia. Tak boleh. Kalau kita rasa nak cerai, silakan cerai. Tak ada arah lah. Pakai gol lepas ikhtiar nak cerai juga, silakan lah. Tapi siapa aku duduk rayak keburukan dia kepada orang lain, jangan, minta maaf. Tak baik, sabda. Itu kalau nak cerai. Lebih lagi kalau kita tidak nak cerai dia. Nak tidak cerai dia, betul benar dia bini kita dan kita nak teruskan hidup rumah tangga dengan dia. Makin lagi mustahak kita tak boleh nak sebut rahsia. Rahsia tidur sekali, rahsia sekelambu, rahsia sebatar, rahsia berapa kali. Ini tak boleh sekali-kali. Kita tak setuju. Nak cerai, tapi jangan sebut rahsia orang. Dia orang yang beri sebut, orang yang beri sebut rahsia orang ni, caping orang lain pula akan sebut rahsia kita. Dia caping jadi begitu. Dan dalam satu hadis bahawa Nabi kita bersabda, Allah Taala cadang malaikat khah dari langit, kerja dia jum kedak rahsia orang. Ada malaikat khah Tuhan kirim dari langit, kerja dia ni dia panggil peronda lah. Kalau polis peronda tu kan, peronda makna cak lato jalan, kerja dia jalan je. Tujuannya nak tengok kalau ada kereta terbalik, kau orang accident, kau berapa, dia laku banyak-banyak ke hospital, kau berapa semua sekali. Begitu juga malaikat. Ada malaikat di muka dunia ni, round dunia seluruh, kerja dia cari rahsia orang. Rahsia orang lagu mana? Kalau rahsia molek, dia kutip royak kat orang. Walaupun kita sendiri tak royak. Kalau rahsia udah, dia kutip royak kat orang. Walaupun kita sendiri buat tu gak habis sulit dah. Habis rahsia. Kita buat benda wudu tu malam butuh. Kita buat benda wudu pakak susi-susi dua orang je. Kita ada sekolah lain tak tahu. Tahu juga dan. Capek orang panggil capek. Kalau tidak esok lusa, kalau tidak tahu tahun depan, mesti orang tahu juga. Kenapa? Mereka ni kadang-kadang dia pergi berupa orang. Walau orang masuk kedai kopi itu pergi jumpa orang, dia royak lah. Dia royak rahsia. Kok yang molek orang kau? Kita sebagai seorang tok lebah buat benda molek, tapi dengan sebab kita tok lebah, tak royak kat orang lah. Dia takut ria lah dia ni. Takut nak ria. Jadi tahu dah orang juga rahsia kita. Walau mana molek dia kita tuduh habis dan malah jadi ria, tapi orang tahu juga. Melalui malaikat tadi. Kadang-kadang dia royak kat orang dengan bunyi suara je. Dengan cara dia bunyi pi. Kadang-kadang dia bunyi suara je. Orang tak tahu. Tengok ramai-ramai begini bunyi yoya, tak tahu siapa dia. Dia kadang-kadang dia berupa orang ni duk buat kedai kopi gitu gini. Kita duk suka orang mana, duk suka kedai babah, kedai balori mana putih menai. Tahu-tahu nak malaikat. Sengaja dia royak kat orang lalu dalam bentuk orang. Jadi oleh yang demikian, barang molek bila kita buat tak usah gaduh royak kat orang. Orang yang tahu melalui malaikat tadi, dia barang wuduh jangan dibuat. Walau belah mana sulit, walau belah mana rahsia pun jangan buat. Kerana malaikat tadi akan royak juga pusing kat mana. Buat malaikat sergadu royak orang panggil wartawan dan panggil kat TV lah berapa siang lah jam. Tak sedut usni lah ada malaikat dia royak.
Faqad warada fi ifsya'i sirrin nisa'i wa'idun 'azim. Kata dia sesungguhnya telah datang dalam hadis mengenai dengan dosa yang besar terhadap orang lelaki yang duk buka rahsia orang perempuan. Rahsia orang perempuan orang dia sendiri maknanya. Dosa besar sangat. ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة فقيل له ما الذي يريبك فيها فقال العاقل لا يهتك ستر امرأته فلما طلقها قيل له لما طلقها قال ما لي ولامرأة غيري. Cerita orang juru yang tidak buka rahsia bini. Satu orang soleh, dia nak cerai dengan perempuan dia. Lalu orang tanya dia, apa yang nak cerai bini? Dia kata orang cerdik dia tidak buka rahsia bini. Jawab dia, orang cerdik dia tak buka rahsia bini. Bini kahwin nak cerai. Baik, duduk tak lama dia cerai mati. Bila cerai mati, orang dia tanya pula, dia sekolahnya nak wayak lah bukan tidak bini dia dah. Dia bertanya, apa ni orang tanya dia, apa yang mencerai dari bini? Dia kata, bila aku cerai jadi bini jadi orang lain, kata dia. Bila orang lain apa nak kerja duduk buka rahsia orang, kata dia. Itu pula. Jadi ada seorang jawapan dia untuk nak melindungi diri dia daripada membuka rahsia orang. Inilah orang baik-baik. Habis tu, berapa perkara? 4 perkara tanggungjawab seorang suami atau seorang tu lelaki terhadap perempuan yang dia nak cerai. 4 perkara ingat balik. Habis sekarang ni pula huququz zawji 'ala zaujah. Tanggungjawab hak tu lelaki di atas isteri. Hak tu lelaki yang jadi tanggungjawab isteri. Bila kita jadi bini orang, kita kena reti apakah hak tu lelaki yang mesti aku sebagai bini jaga dia. Sebab kita kata yang konsep barang orang. Ni hak orang. Hak orang apa erti? Hak orang tak boleh ganggu, kena hormat, kena berapa muka hak orang. Begitu kita bila jadi seorang isteri orang, kita kena reti hak yang ditetap oleh Allah ke atas aku terhadap tu lakinya berapa dia. Mula-mula kali kata dia ala zaujati ta'atu zauji fi kulli ma talaba minha mimma la ma'siyata fi. Wajib atas seorang isteri taat pada laki dia semua setiap benda yang tok lelaki dia minta daripada dia, syaratnya benda tu benda tidak maksiat. Sebagai benda yang tok lelaki minta daripada bini dia, maka perempuan dia, bini dia mesti taat. Asalkan barang tidak maksiat sudahlah. Itu kaedah secara umum. Waqad warada fi ta'zim haqq az-zawj 'alayha akhbarun katsirah. Kata dia sebenarnya datang dalam hadis tentang mesti menghormati, tentang mestinya seorang isteri hormat hak tu lelaki, datang kepada dia akhbar yang banyak. Maknanya kalau kira ayat, kalau kira hadis, banyak benar. Ayat pun ada, nak-naknya hadis. Dalam hadis banyak benar menyebut apa hadis-hadis yang meminta seorang isteri benar-benar hormat dan taat pada tu lelaki. Banyak benar kata dia. Misalnya, qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana orang perempuan yang mati dan tu lelaki dianya redha daripada dia, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Mana-mana perempuan yang mati dengan keadaan tu lakinya redha daripada dia, perempuan itu masuk syurga. Seorang perempuan yang mati meninggal dunia dengan keadaan tak ada berteki apa pun dia dengan tok laki dia. Waktu dia berlaki bini dengan tok laki dia ni, tak ada berteki apa. Tak ada dendam, tak ada berteki apa. Duduklah keadaan bahagia, seumur, orang panggil amal sentosa seumur. Tengah-tengah begitu dia mati. Maka perempuan Nabi kata masuk syurga. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. Hadis yang keduanya sambung dengan hadis tadi. Mana-mana perempuan, bila seorang perempuan sembahyang cukup 5 waktu, puasa cukup boleh puasa, dan jaga faraj, jaga kemaluan dia, tidak berzina, tidak apa, wa ta'at zawjaha, dia taat tu laki dia,
dakhalat jannat rabbiha. Nabi kata mesti dia boleh masuk syurga Tuhan dia. Jadi pendeknya Nabi kita letak taat ketuk lelaki ni setara dengan semaya baik. Perempuan yang waktu dia hidup dia semaya 5 waktu, dia puasa molek, taat ketuk lelaki, kemaluan dia jaga, tidak berzina dengan apa, maka Nabi kata dia akan masuk syurga Tuhan dia. Artinya semaya, taat ketuk lelaki, puasa, taat ketuk lelaki ni bagian setara berlaku. Sebagaimana puasa ni wajib, sebagaimana semaya baik ni wajib, maka tarah yang sama Nabi kita letak masalah taat pada ketuk lelaki. 2. Yang ketiga, qala Ibn Abbas, atat imra'atun min Khat'am ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat inni imra'atun ayyimun wa uridu an atazawwaja fama haqqu az-zawj. Qala inna min haqqi az-zawji 'ala az-zawjati idza aradaha farawadaha 'an nafsiha wa hiya 'ala dhahri ba'irin la tamna'uhu. 2. Yang ketiganya kata dia cerita satu orang puan daripada kampung Khat'am. Nama bagi sebuah kampung Khat'am. Perempuan kampung tu mari mengaji dengan Rasulullah, tanya khabar. Ya Rasulullah, dia kata saya ni inni mar'atun ayyim. Saya ni perempuan tak ada tu lelaki lagi. Wa uridu an atazawwaja. Ada sekarang ni saya berasa nak kahwin. Fama haqquz zawj. Oleh itu saya nak tanya kamu ya Rasulullah, gapo dia hak tu lelaki? Hak tu lelaki yang duduk atas batu kepala aku, yang aku duduk pikul si malah hak dia ni gapo dia? Kalau aku boleh tu lelaki. Jawab Nabi, inna min haqqiz zawji 'ala zawjati. Hak tu lelaki yang mesti dipikul oleh isteri. Idza aradaha farawadaha an nafsiha wa hiya 'ala dhahri ba'irin la tamna'uhu. Bila tu lelaki nak dia, dan tu lelaki pujuk rayu terhadap tubuh dia, walaupun ketika itunya perempuan duduk atas belakang utara pun, dia tak boleh sekali-kali berdalih, dia tak boleh sekali-kali buat mahal. Maknanya hak seorang isteri mesti beri tubuh dia pada tok lelaki. Bila tok lelaki nak ke dia, walaupun dia duduk cating atas belakang kuda dah, dia nak pergi dah. Kalau kita kata ni start kereta dah, kalau ni start kereta dah, tok lelaki kata naik dah, naik kuana dah raya dia sebentar. Dia kena mati kereta kena naik. Ini hak seorang isteri. Jangan dia dalih tu dalih amun oi kau jabak lah amun dia buat tu begini itu perkara bukan perkara kerjaan demo. Kerjaan demonya mesti taat pada tok lelaki. Bila tok lelaki nak kepada apa ni tubuh dia sendiri. Kalau kita kata kampung kata kalau duduk takarnya dapur sekalipun, duduk kukunya sekalipun, kalau tok lelaki nak kena buti kukunya, buti. Tu don tu dia masuk kita. Itu habis ibarat Melayu dia habis mudah dipahami di sini. Situ nak wayaknya bagaimana perempuan mesti taat pada tok lelaki. Kitanya wajatan bila dengar gini kan, berasa gagap besar kan. Sebesar kita. Tapi kita kena ingat nafkah kita dari perempuan kita 100% naik atas kita. Kamu duk sebut sama begini ni kerana dalam masyarakat kita ni duk timbul sangat orang tina kena taat tok lelaki, orang tina kena taat tok lelaki, duk rapi hok ni siang malam, kadang-kadang naik cemuk orang tina, naik perik. Setengah-setengah orang puan tu bila cerah tak sip lelaki dah. Kenapa perik? Jauh kau taat tok lelaki, taat tok lelaki. Kita tidak latih masalah nafkah tok lelaki pada bini, tak latih hok tu latih duk latih sebelah. Jadi orang tina pun tak latih. Hidup senyap. Dia tahu dah orang jatuh duk latih taat tok lelaki. Apa dia mau tak latih? Iyalah kawan taat tok lelaki. Dia mau kena wajib nafkah kawan. Dia tak saya latih hot itu salah dia. Jadi malam ni kena latih kedua lah. Balik hot tina kena latih masalah nafkah. Balik orang jatuh kena latih masalah taat. Barulah ada perimanan. Barulah ada keadilan. Dan Islam ni memanglah agama adil. Bila Tuhan wajib hot ni, adalah benda hok haram balik sana tu pula. Dia begitu dah. Dalam Ihya Ulumuddin ni dia sebut sekarang lagi. Wa kana rajulun qad kharaja ila safarin wa ahida ila imra'atihi alla tanzila min al-'ulu ila as-sufl wa kana abuha fil asfal. Ceritanya satu orang keluar berjalan jauh. Keluar berjalan. Tu lakilah seorang suami kedai tuannya, dia keluar jauh pergi sapi, kanu menego apa kanu apa Allah alam lah. Belum daripada turun rumah tu dia pesan kat retina dia, jangan turun bawah. Arti rumah kita kira rumah dia lapis lah. Dia duduk lagi bawah. Jadi waktu nak turun tangga dia cakap retina dia mau jangan turun bawah. Moga makan minum air api apa ada belakang dia atas. Turun buat apa?
Apa hak duduk bawah, tingkat bawah ni sakit. Maka dia perempuan ni tak ada nak buat, nak turun. Tok lelaki pesan jangan. Tidak nak turun, ayah sakit. Penuh laguan. Dia pun kira utus saja pada Rasulullah. Sekiranya satu orang pergi jumpa Nabi, tanya betul belah mana ya Rasulullah, ayahnya sakit, dia duduk lapisan bawah, duduk tingkat bawah, akunya duduk atas, nak turun. Apa ni Tok lelaki kata jangan, tidak nak turun, takut berlaku kepak. Nabi jawab kan, ati'i zawjaki. Nabi kata salih, mu kena taat ke Tok lelaki. Famata. Taat Tok lelaki tak turun. Dia teriak atas sarai lah nak turun. Takut dia aku Tok lelaki. Akhirnya Tok ni mati. Fasta'marathu. Maka perempuan ni kira pula orang. Kira pula orang pergi jumpa Nabi ya Rasulullah. Ayah aku sakit hari tu mati dah. Bolehkah dak aku turun melawat ayah? Faqala ati'i zawjaki. Nabi kata tanya. Taat ke Tok lelaki. Walaupun mati, walaupun berapa taat. Fadufina abuha. Maka lalu orang bertanya lah ayah dia. Farsal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruha anna Allah qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zawjiha. Bila sudah tanya ayah dia ni keadaan dia pun waktu sakit pun tak boleh cara, mati pun tak boleh kita tengok muka nah. Nabi kita pula kiri orang diroyak pada hotina ni, royak dia bawa Allah Taala pun dosa ayahmu kerana mu sebagai seorang anak taat ke Tok lelaki. Tuah mu sebagai anak yang soleh taat ketuk lelaki, jakit tuah sampai kaya mula kubur. Tuhan pun dosa ayah. Hidup kita ni para hadirin semua sebenarnya nak kau begitu je. Hidup kita nak pada Tuhan ni rela. Walau belah mana susah kalau Tuhan rela, tak apa. Belah mana susah. Kau ni Nabi kata illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Nabi kata hey Tuhan, kalau mu tak marah je kat aku, tak apa lah. Orang nak kata guano, orang nak buat guano kat aku, tak apa. Asalkan Musa jangan marah sudah. Nabi kata lagu tu dan doa dia ketika dia balik daripada Taif. Waktu Nabi keluar ke negeri Taif untuk nak dakwah di sana, kerana orang Mekah tak terima dakwah dia, pergi ke sana, harap orang sana terima, tahu-tahu orang tagung dengan batu. Tagung dengan batu, lepas apa semua sekali siapa aku keting tu berdarah. Darah terus tak ada orang buat doa panjang. Lalu subna kata illam yakum bika ghadabun alayya fala ubali. Tuhan darah lah. Orang pun tak terima dakwah aku, kaki aku darah, aku pun lapar gitu bin. Tak apalah Tuhan, asalkan Musa jangan marah, dah pergilah nak jadi guana aku, tak ada masalah. Jadi begitu je kan. Jadi masalah kita hidup dalam muka dunia ni nak cari keredaan Tuhan. Belah mana kita jadi bini orang, aku jadi tok lelaki orang, aku jadi tok guru orang, aku jadi pegawai kerajaan, aku jadi Perdana Menteri, aku jadi berapa. Tumpuan utama hidup sebagai seorang Muslim ialah nak cari ibtigha wajhi rabbih, untuk nak cari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tiap-tiap orang yang matlamat hidup di sini, dia cari harta banyak mana pun insya-Allah selamat, cari ilmu banyak mana pun insya-Allah selamat, cari pakat tinggi mana pun selamat. Kalau matlamat hidup kita tidak apa yang kepentingan diri, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu Wa Taala, siapa kau pekat kawan tak ada pasal-pasal Tuhan pun dosa dia kerana tuah anak tino dia ni benar-benar taat pada tok lelaki. Pasal lagi tidak usah lagi banyak lagi kita baca lah jajaran sekali jumpa ni. Wadakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa. Satu kali Nabi duduk syarah, dalam ucapan dia dan ceramah dia timbul masalah perempuan. Ceramah ngajar terlibat masalah perempuan. Faqala hamilatun walidatun murdi'atun rahimatun bi'auladihinna laula ma ya'tina ila azwajihinna dakhala musalliyatuhunna al-jannah. Nabi kata betina ni mengandung lagi, beranak lagi, bui susu, wipek orang panggil lagi, lepas tu duduk bercawa ke anak-anak lagi. Semua ni benda berat berlaku. Benda berat ni kalau tidaklah kerana masalah dia dengan tok lelaki, padan dah. Kalau perempuan tak ada kalungnya semayang agak masuk syurga, padan dah. Nabi kata kalau orang tina ni padan masuk syurga, boleh masuk syurga ni padan satu je. Padan yang susah dia tu kandung anak, padan susah dia beranak, padan yang susah dia duk wipek ke anak, padan duk susah dia apa ni mandi anak. Kalau dia ni pula siapa nak semayang nak pula, dia tidak buat masalah apa dengan tok lelaki, padan hak tu dah untuk masuk syurga.
Jadi syurga ni bagi orang tua bukan masalah payah sangat. Kerana susah payah hidup dia daripada mengandung sampai ke berapa tu memanglah Tuhan menghargai dia daripada mengandung sampai ke anak besar berperangan molek ni bukan kerana lain kerana rutin ada dia ni. Maka dia semaya cukup dekat dah. Dan dia tidak ada masalah apa dengan tok lelaki kat pada yang waktu dah masuk syurga. Tak payah mana dah. Tapi kalau dia mengandung tu mengandung lah, beranak tu beranak. Tapi kalau dia dengan tok lelaki ada masalah ni semaya pula tak cukup pula gak. Tak ada arah lah dia. Nasib tak baik dah. Kami tak boleh masuk syurga dia lah ni. Jadi kita kampung para hadis semua nak kita orang kampung, orang Tino kampung. Kerja buat luar tak ada. Nak pasal perempuan yang orang panggil beranak tu kerek sikit kan. Jadi orang perempuan yang beranak kerek, lepas sorang, susahnya dia pucat, kelak tubuh tak cukup darah, kata doktor letih semua. Acu-acu nak besar, kandung pula. Acu-acu nak berjalan, kandung pula. Perempuan macam ni, kalau dia semaya cukup pada 5 waktu, dengan tok lelaki dia panggil beres, dah budak-budak, tak ada masalah apa, garanti syurga. Dia tak ada masalah apa, dia duduk rumah. Dia orang tak ada masalah apa. Ibu yang tok lelaki dia pun apa orang panggil tak ada masalah apa dengan dia. Apa lagi sebab tak ada syurga Tuhan ya. Mungkin lepas seorang-seorang anak dia jajan molek dia didik molek gapo molek jadi anak soleh berlaku anak berdua berlaku. Berapa lagi masalah dia dengan syurga dia? Tak ada masalah apa. Pada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala'tu fin nar fa idzan aktsaru ahliha an-nisa'u فقلنا لما يا رسول الله قال يكثرن اللعنة ويكفرن العشير يعني الزوج المعاشر وفي خبر آخر اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء فقلت أين النساء قال شغلهن الأحمران الذهب والزعفران. Nabi kata malam aku naik ke langit tu aku pergi tengok juga ke dalam neraka. Malah aku naik ke langit boleh rajak ni kan. Derajat ni habis dah kita. Habis dah. Baiklah. Boleh baru habis ni Nabi kita naik ke langit. Dan masa Nabi naik ke langit Nabi tengok macam-macam perkara termasuk Nabi kata aku berjenguk dan neraka tengok. Fa idzan aktsaru ahliha an-nisa. Tengok situ orang tino. Tengok bucunnya orang tino. Tengok bilik tu orang tino. Sebahagian besar daripada penduduk neraka ni kena orang tino. Faqulna lima ya Rasulullah. Bila Nabi kata lagu tu maka pendengar kok bagi orang tu pakat hanya dah apa ya Rasulullah. Pokok kami banyak masuk neraka. Qala yukthirna al-la'na wa yakfurna al-ashir. Nabi kata yang jadi orang puan ni ramai kerana beri berdoa menyupuh. Beri nyupuh dan tak perga budi tok lelaki. Supuh tu supuh tok lelaki, kau supuh kanak, kau supuh ke berapa tak tahulah. Tapi pesek ni pesek supuh tok lelaki lah. Nak pula kalau rumah tu kita orang miskin duduk dekat rumah orang kaya sikit. Bini pula bahasa berani nak jadi orang kaya. Ketika tu dia padu tengok. Rumah orang tu cap, rumah kita dak. Dak tu dia ini lah sikit. Rumah orang tu ada motosikal, kita dak. Orang tu gola semua, kita dak. Orang tu dekat raya gak, kain lansir tukar baru lah anak-anak pakai baru-baru berlaku anak kita lah anak betul. Jadi hati tu lelaki ni gelegak semua pergi cari harta pun bepan lah balik rumah bini. Jadi tak ada sebenarnya semua tu lelaki. Perempuan macam ni Nabi kata ni lah punca yang menyebabkan orang tina masuk neraka banyak. Dia tidak sedar. Nak kalau tu lelaki ni bahasa jenis rajin. Tu lelaki tidak bahasa jenis belong, bahasa jenis rajin cari harta betul benar. Apa yang ada bawah ke dia? Kalau tu lelaki tu bahasa-bahasa belong kau gapo tu masalah lain lah. Boleh kita nasihat boleh gapo tapi jangan supuh nasihat boleh. Tapi kalau tu lelaki kita ni tahu dia ni awal soleh semaya tak tinggal gati taksi boleh pergi sama 20 jima awal balik gitu gini pin. Kalau dah boleh sikit nak buat rezeki tu hai. Berapa orang panggil rezeki ni di tangan Tuhan. Ikhtiar tu mulut kita tapi bagai sikit banyak di tangan Tuhan. Maka jangan buat lacah mulut, jangan buat kalau enggak panggil dengan tu lelaki ni jangan. Kita baca perhatian. Qalat Aisyah radhiyallahu anha atat fatatun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni fatatun ukhtabu fa akrahu at-tazwij. Satu budak muda perempuan kita panggil gadis. Seorang anak gadis pergi jumpa Nabi. Lalu kata ya Rasulullah saya ni masih muda lagi, masih gadis lagi.
dan ada orang pinang saya. Tapi saya sendiri tak save kahwin. Tak save kahwin. Fama haqqu zawji al-mar'ah. Tapi bila-bila tak save pun ditanya. Ditanya dia kata hak gapo? Hak tok laki di atas seorang isteri itu gapo dia? Walau kana min faraqihi ila qadamihi sadidun falahastahu ma addat syukur. Kata dia, Nabi kata, kalau jok di ujung rambut, siapa ke ujung kaki tu lakimu tu ada nanu. Pala pun nanu, tubuh pun nanu, pah kaki pun nanu. Kudih lah kata dia. Pah tu mu jilat dengan lidah. Nah, cuci tu bukan cuci dengan air, cuci dengan kapah, dok mu jilat. Nanu tu lakimu tu dengan lidahmu pun ma'adat syukrah. Mu tidak boleh menyempurnakan syukur daripada tu laki. Mana kalau mu jilat dengan lidah mu pun mu tidak boleh bayar lagi budi baik tu lakimu. Apa kata kalau mu tak cara lalu nak tu laki sakit. Waktu kau lagi teruk. Qalat afala atazawwaj. Budak ni bila dengar lagu tu dia pun naik gerung. Naik gerung tak sib amba tak sib laki lah ya Rasulullah. Amba tak sib nikah lah. Berdoa. Qala bala tazawwaji fa innahu khair. Nabi kata tak boleh kena nikah. Daripada duduk saja, daripada seorang diri tidak ada tok lelaki, baik ada tok lelaki. Baik ada tok lelaki daripada duduk membujang kawan, tak boleh. Seorang perempuan lebih baik dia ada lelaki daripada dia duduk seorang. Walaupun besar, walaupun bagaimana berat sekalipun tanggungjawab seorang isteri terhadap tok lelaki, tapi bila isteri itu setia betul, buat betul, maka tak ada masalah. Dan boleh pahala dah pula dengan khidmat pada lelaki. Itu dia. Kemudian wa min haqqihi kemudian kata dia wa min haqqihi alla tu'tiya shay'an min baitihi illa bi idzni. Terbalik kita. Wa min haqqi alla tu'tiya shay'an min baitihi illa bi idzni. Setengah daripada tanggungjawab juga bahawa hak tok lelaki juga, setengah daripada hak tok lelaki yang mesti dijaga sepenuh oleh isteri, bahawa perempuan ataupun isteri tidak boleh beri seperkara pun daripada rumah tok lelaki kecuali dengan izin tok lelaki. Seorang perempuan bila mari duduk di rumah kita, rumah tok lelaki, segala barang yang ada atas rumah kira hak tok lelaki. Tidak boleh dia nak ambil barang ni beri kat orang lain kecuali dia kena minta izin tok lelaki dulu. Apa saja pun benda hak duduk atas rumah, makanan, minum, kain, baju, pisau, parang, berapa atas rumah tok lelaki, maka dikira barang tok lelaki. Dan tidak boleh sekali-kali seorang isteri pandai-pandai nak ambil beri barang ni beri kat orang lain illa biiznihi, walaupun dengan izin tok lelaki lebih dulu. Kalau tok lelaki kata tiga-tiga aku yang buah berapa kat dan naiknya ke berapa lah pahala seperti duanya ke rumah orang tu, orang ni dua dia yang tak panggil lah budak-budak kat dekat ni makan. Tak apa lah. Tapi kalau tok lelaki tak kata, jangan buat. Walaupun kita nak beri kat orang kecil lenyap sekalipun, tapi nisbat bayar ni barang tok lelaki kita tak boleh buat pandai-pandai. Masalah kerja kedua. Soalnya sekarang masalah kerja kedua. Bila kerja ni sama ada makan gaji ke ataupun menego ke apa, tu lelaki menego cara dia, bini menego cara dia. Agama kita diberi peluang kepada orang Cina memiliki harta. Amga ni tidak sepuluh orang putih. Orang Eropah amba sebut dah sekali hari tu, kau duduk sini kau sebut tuan. Orang putih pah kelala ni pun perempuan yang jadi isteri orang tidak boleh nak tasarruf, tak boleh nak buru harta dia 100% kecuali dia kena berikat dengan tok lelaki. Itu orang Eropah. Islamnya beri peluang kepada orang perempuan memiliki harta dia. Harta ayah dia beri, hak mak dia beri, hak boleh dengan titik peluh dia buat tepung kat begitu begini, buat kuih boleh pergi jual kedai, bayar ni hak dia 100%. Baik. Kalau dia nak beri barang dia, nak beri barang dia tak ada apa dia. Gaji dia nak beri sama sekali kepada budak, tak ada apa-apa. Dia tidak mustahak minta izin daripada tok lelaki untuk nak bersedekah barang dia sendiri. Yang minta izin ni ialah harta tok lelaki.
nyo tanah tok laki dia hok tanah tok laki dia tak boleh buat pandai kecuali dia kena minta izin. Dan izin ada dua. Satu dia panggil izin mutlak. Dalam istilah fiqh kita dia panggil izin mutlak. Izin mutlak mana kita kira izin sekali je. Mula-mula kita berlaki bini dia kita royak. Dia mau ni nyo kita ni nyo kawan Jadi kalau ada naiknya ke apa, kalau ada orang baru jumpa nak mau ambilnya ke kabui lah atau sudah ambil rega lah. Jadi kalau pesing kata etuk laki macam tu ngikut urus orang kapunya bahasa pesing bui sama-sama, maka bini bolehlah bui sama-sama. Mulakan dia bahasa pesing tahu etuk laki dia ni bahasa pesing nyak sekali begitu sekali gini. Sekali je bui, sekali je marah, sekali je bui, sekali marah. Ketika tu bini tak ada pandai. Kalau nak bui juga kena tanya, abang, lah mana tak? Awak mari nak jumbonya gitu nak gapo lah pisang kau bergapo, kau pitih mah kau bergapo, ketika tu kena minta izin sama-sama. Itu panggil izin kaya. Serupa juga masalah tu tangga nak pergi mana-mana. Kalau tu lagi kata nak ikut kedai lah ataupun nak ikut rumah tu pergi lah. Pesing cara dia cakap tu pesing sama-sama. Pasal pesing bui orang panggil gapo orang panggil open ticket lah, maknanya tiket terbuka, boleh nak tulis bila-bila mana tak apalah. Shuttle flight mana boleh gitu, boleh pergi sama-sama tak apalah betul. Tu hamba nak sebut sekali. Ada orang tanya mengenai dengan taklik. Siapa dia tak ingat, hamba tolong siapa lah kan siapa dia tanya. Seorang tu lelaki bertaklik. Kalau mungkin rumah orang ni jatuh cerah lah. Itu taklik tu biasa bagi kita orang Melayu ada penyakit taklik. Kemudian soalan yang orang tanya hamba lebih kurang dalam sebulan seminggu baru ni. Apa kata kalau dia nak cuk balik? Tok laki kata tak apa lah ni aku beri lah kemuri. Jadi hamba ni jawab mulut ni. Hamba kata apa? Sebenarnya tak boleh. Bila kita bertaklik dia tak boleh, dia kejanji. Dia tak boleh tarik balik dah taklik. Dia hamba bertukar dengan masalah supuh. Masalah bersupuh. Kalau kita bersupuh, wallahi mu tak boleh pergi. Ni tidak boleh pergi ke rumah ni. Kita kata ke bini dia. Tak alik tau. Wallahi mu jangan pergi. Kalau pergi, apa namanya? Bersupuh namanya. Kalau kita bersupuh, kita boleh cuk balik. Tapi syaratnya kita kebayar keparat. Terus sebelah kambing, kau bergapa. Tak ada cara dia lah. Sponsor kau bergapa semua sekali. Itu cara dia ada. Kalau bersupuh. Tapi kalau masa tak alik begitu, dia tak boleh cuk balik. Dia sekali tak alik, dia berhenti tidak ada alik. Dia aku cerah. Kalau kawan ni pergi semati, buat semati benda hak tu lelaki tak alik, dia jatuh cerah. Jatuh cerah ni, ada apa? Nak pergi pula tak apa, kau tidak bini dia ni maknanya. Gitu. Dia minta maaf namun dan tarik balik ni kalau ada siapa dia dalam majlis malam ni tanya apa masalah ta'lik. Bila seorang tu lelaki ta'lik dengan bini dia, jangan buat gotu, jangan pergi sini, jangan makan gotu, jangan buat ni. Kalau mau buat juga jatuh cerah, maka tu lelaki tak boleh cuk balik. Ni berat gua ni, jangan sebab tu mulut jangan diberuh sangat. Tak ta'lik dengan bini. Dia tak boleh tarik balik. Tak boleh lah. Bila berlaku, dia habis, jatuh cerah. Habis cerita tak apa. Dia ta'lik ni berat benar. Dan cerah sekali cerah, habis cerita. Allahu Akbar. Kata dia, wa in fa'alat, apa nama ni? Fa in fa'alat zalika kana al-wizru 'alayha wal ajru lahu. Kalau retina ni buat juga. Mana tu kalau bayar tu lelaki, harta tu lelaki dia beri juga kat orang. Dengan tidak seizin tu lelaki, kalau bini ni beri juga kana al-wizru 'alayha wal ajru lahu. Dosa tu naik atas bini dan pahala boleh ke tu lelaki. Pahala boleh ke tu lelaki, dosa naik atas bini. Kerana bini dia tasarruf, dia urus harta orang lain yang tidak seizin. Walaupun orang lain itu kena ketuk lelaki dia sendiri. Wa min haqqihi alla tasuma tatawu'an illa biizni. Dan setengah daripada tanggungjawab yang mesti dijaga oleh isteri juga, bahawa seorang isteri tidak boleh puasa sunat kecuali dengan izin tu lelaki. Untuk perempuan ni bahasa jenis orang lebar misalnya, bahasa jenis orang warung, jenis-jenis orang dakwah kita panggil dia orang warung bergapun, puasa nak puasa nyau gapo. Sedangkan tu lelaki dia tidak bayar.
Kerana boleh jadi isteri apa untuk lelaki dia nak ke dia setubuh pasal hari apa semua sekali. Ketika tu dia kata mana? Dia nak kata setubuh boleh tapi hamba puasa tak boleh. Abang tak boleh hari ni hamba puasa tak boleh. Walaupun dia puasa, sedangkan puasa ni kira ibadat pada Allah Ta'ala, pun tidak boleh nak puasa sunat kecuali kena minta izin untuk lelaki dulu. Abang mau nak puasa esok boleh kada? Jadi untuk lelaki ni kalau reti kat tidak jadi kan. Kalau dia puasa dia kata tak boleh. Tak boleh kawan saya. Muka kawan cuti duduk rumah minggu juga. Puasa tak boleh kan. Puasa nak makan maknanya. Tak boleh. Tak boleh tak sub. Dan itu berpahala. Dia dapat pahala, perempuan dapat pahala kerana dia beri peluang pada lelaki dia apa nama mempernakan hajat dia. Fa'in fa'alat dhalika ja'at wa 'atashat wa lam yataqabbal minha. Kalau dia berkerah juga puasa juga, ada kata leh kawan puasa moga lama tak puasa sunat. Bulan ni bulan yang fadilah moga tu bulan ni dia syarah dia moga dia mengaji dia gitu kan. Nah kata dia ja'at lapar dia wa 'atashat dan dahagalah dia wa lam yataqabbal minha, tapi Tuhan tidak akan terima puasa daripada perempuan. Kita ibadat ni bukan ibadat semata-mata. Ibadat kita nak suruh Tuhan terima. Kalau ibadat dah dapat tanya semaya tanya puasa tak Tuhan terima kau tak terima kita tak percaya, itu bukan cara orang Islam. Ni satu benda yang kita kena faham. Ibadat yang kita buat masjid, yang besar tak bagi cakap buat masjid lah, musabah Quran dan berapa, dan mu kena reti ni bagian ibadat. Tuhan terima kau ibadat ni. Iti habis, gotu gani habis. Tuhan terima kau terima tak terima ni ada kaedah dia. Ada kaedah dia. Itu dia duduk. Jadi masalah perempuan semaya, perempuan puasa, apa ni masalah perempuan puasa sunat dengan tidak seizin untuk lelaki ni, janganlah kita fikir kita dikira nak ibadat je. Terima tak terima kita tak kira dah. Jangan. Bila kita buat ibadat walaupun bismillah sepatah, walaupun sedekah duit 10 sen, walaupun kita mengajar sepatah, walaupun kita mengajar seminit pun, ibadat yang kita buat dengan tujuan nak suruh Tuhan terima. Dan Tuhan, bila kita Tuhan terima ibadat kita, hak itulah menjadi harta benda kita di akhirat kelak. Orang panggil harta benda, orang panggil cagaran, orang panggil asid, kau berapa semua sekali, itulah benda. Jadi kalau Tuhan tak terima, apa sebab berapa? Lapak kepong saja, lapak kering muka saja. Sebab itulah belum daripada kita nak puasa sunat, kita wayak untuk lelaki dulu boleh ke tidak. Kalau untuk lelaki kata tak boleh, tak sah. Wa in kharajat min baitiha bighairi iznihi la'anatha al-malaikatu hatta tarji'a ila baitihi aw tatu. Kalau dia tubik perempuan ni keluar daripada rumah dia dengan tidak seizin untuk lelaki. Untuk lelaki kata jangan pergi ke mana lah. Kelip-kelip tak ada rumah. La'anatha al-malaikatu. Malaikat semua, malaikat langit laknat belaka hatta tarja'a, berhenti-berhenti dia balik semula ke rumah, atau tatuba, ataupun dia bertaubat. Minta maaf abang, amba tubik, minta maaf banyak-banyak abang. Amba tubik kan dia salah, amba tak ingat lah berapa. Tak apa. Kalau untuk lelaki ni terima taubat, tak apa. Kalau tak terima taubat kat sepanjang-panjang hayat kita disuppah oleh malaikat. Bukan sahaja dua malaikat, al-malaikatu segala malaikat langit, segala malaikat bumi. Fahuququ zawji ala zawjati kathiratun. Oleh itu kesimpulan kata dia, hak tu lelaki yang mesti dipikul oleh bini banyak. Wa ahammuha amrani. Kata dia yang paling penting yang dua perkara ya. Walaupun tanggungjawab isteri terhadap tu lelaki ni banyak, tapi kalau kita nak kecil jadi bunyi dua perkara ya. Yang pertama kata dia, ahaduhuma as-siyanatu was-sitru. Perkara yang pertama yang jadi nombor satu kata dia ialah jaga diri dan tutup diri. Jaga diri, jaga tubuh dan jaga maruah, jaga air muka dan jaga tubuh. Ini perkara mustahak bila kita ni jadi bini orang. Jaga diri, tubuh kita dan jaga air muka kita, nama baik kita mesti jaga, jangan dicabuli hormatan kita. Wal akharu tarkul mutalabati mimma wara al hajah wa ta'affuf an kasbihi idza kana haram. Kata dia, selaginya nombor dua, jangan duk minta nak lelaki benda hak tidak perlu. Benda hak tidak menjadi keperluan tak usah waktu bik depan tu lelaki. Benda hak tidak menjadi keperluan kita. Hak tu lelaki nak beri juga alhamdulillah. Tapi nak minta benda yang bukan satu nak perluan, jangan kata dia. Wa ta'affufu an kasbihi idza kana haraman, dan juga kena tunjuk berjuru. Kena tunjuk kita niati baik mengenai dengan perusahaan untuk lelaki. Kalau perusahaan dan kerja untuk lelaki ni kerja tak betul. Untuk lelaki kita pasal kerja tak molek.
Kerja bagi haram kita kira. Kerja pak judi, kerja pak buat arak, kerja tepak gapo. Tempat judi pak haram lah maknanya. Bila kita tahu tok laki kita ni buat kerja benda haram, kita kena ta'affuf. Ta'affuf maknanya kita kata abang ambo tak sih kau ni abang. Kerana ambo tahu abang cari duit ni cara tak betul. Jadi ambo tak sih kau ni ambo okey lah, ambo nak makan sendiri, belalah ambo tunggu sambal makan nasi. Tapi sifat kata barang haram hok abang buat balik ni, ambo minta maaf ambo tak si masuk leku ambo. Kerana bila masuk leku ambo gak jadi daging darah, jadi air susu anak gitu gini, maka ambo tak si repek kok pada anak ambo air susu yang lahir daripada makanan haram. Walak betul kata lelaki gitu. Biar bini lebih lebar daripada tok lelaki. Dia cakap kau bini tu mana orang panggil ajar tok lelaki nak pula. Mudah-mudahan orang datang ni bila dia tengok bini dia berjuruh, bini dia orang panggil soleh, mukmin ke apa semua sekali, dia akan lembut hati dia. Itu dia itu. Kata dia ceritanya, kana ar-rajulu wa kanat 'adatun nisa'i fi salaf idza kharaja ar-rajulu min manzilihi taqul lahu imra'atuhu wa ibnatuhu iyyaka wa kasbal haram fa inna nasbiru 'ala al-ju' wa ad-durr wa la nasbiru 'ala an-nar. Kata dia orang puan jami hari tu. Tu yang kita ni bawa cerita orang jami hari tu, orang puan jami hari tu. Kalau rajul bila seorang tu lelaki keluar daripada rumah untuk cari rezeki, untuk cari makan yang kita panggil, orang tina dia atas apa pintu dan pesan kepada dia tu lelaki. Sama ada orang tina dia sendiri pesan ataupun anak puan dia pesan, iyyaka wa kasbal haram. Abang ingat sikit jangan duk cari pitih melalui cara haram. Fa inna nasbiru 'ala ad-du'i wad-durri. Kerana kami di rumah ni, baik ambo sebagai isteri, anak-anak sebagai anak-anak, kami boleh lapar dan boleh susah, tapi wala nasbiru 'ala an-nar, tapi kami tak boleh ngapi neraka. Bila abang balik barang harta tak baik, maka ambo terpaksa makan, ambo terpaksa minum, ambo terpaksa pakai. Barang ni soh neraka. Jadi pada duk masuk neraka, baik kita berlapar lah abang. Walaupun boleh makan lebih kurang tak apa, lapar-lapar sikit pun tak apa, makan tak sedap sikit pun tak apa. Kami kata retina, kami anak beranak boleh dengan susah yang makan lapar tak apa. Tapi nak masuk neraka ke dia asal boleh makan sedap, minta maaf lah abang, ambo tak kasih. Ni orang Tino Jami hari tu selalu pesan ke tok lelaki pagi hari, bila tok lelaki start mutu mana nak buat kerja tu, dia boleh ingat dari tu. Jadi perempuan macam ni orang panggil perempuan yang soleh. Beringat semua ke tok lelaki. Hasil daripada tok lelaki dia beringat tak cari harta yang haram, maka dia pun jadi selamat makan harta halal. Bini dia pun selamat kerana makan halal. Anak cucu dia pun selamat kerana makan bagi halal. Itu dia duduk. So, yang keduanya, wa hamma rajulun min as-salafi bis-safar fakariha jiranuhu safarahu. Faqala li zawjati lima tardayna bi safarihi wa lam yada' laki nafaqatan. Cerita saya lagi berkata tadi. Satu orang zaman hari tu nak pergi jalan jauh. Jiran-jiran dia ni tak setuju dia ni pergi. Kerana boleh jadi jiran dia tahu kalau tu lelaki dia tak ada rumah tak? Makan minum rumah orang ni tak? Tak ada lah. Maka pokok dia lah kena tanggung pula. Dekat dah orang jiran je. Jadi bila jiran-jiran yang khabar kata tu lelaki kawan nak pergi jalan jauh tak? Pakat daya lah. Jangan dia pergi jauh lah. Lalu pokok ni kata, kakung kata, Bapa yang setuju untuk lakimu pergi jauh, sedangkan untuk lakimu tidak tinggal pitih makhlukmu. Walam yada' laki nafaqatan, untuk lakimu tidak tinggal pitih. Sama dua keseria dua untuk nak pergi jalan jauh ni. Faqalat zawji mundu araftuhu akalan wa ma araftuhu razzaqan wali rabbun razzaqun. Bininya kata, dia nak pergi jalan jauh ikut dia lah. Dia nak tinggal piti, tak setinggal piti, ikut dia lah. Kerana kata dia sejak ambo belaki bininya dia ni, ambo tahu dia ni jom makan, dia bukan jom beri rezeki, kata dia. Kata bini. Sekat-sekat ambo belaki bininya dia, ambo tahu dia ni cumanya jom makan, tidak jom beri rezeki. Yang beri rezekinya Allah, bukan tok lelaki ambo. Hari muslimat hanya nak kata ni. Muslimat. Kalau jumpa perempuan lagu ni ngak boleh lah ni buat apa panggil buat bini, buat isteri, buat mok bagi anak, boleh lah ni. Panjang lagi cerita dia ni, kita baca sekat dulu.
Asal kita siapa dah.